Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, saudara sekalian. Kita bertemu lagi sekali di Majlis Ilmu pada petang ini, dan kita mengharap dan mendoakan apa yang kita buat ni mendapat berkat dan boleh menafati sesiapa pun yang dengar, dan juga you tolong sebarkan sebaik mungkin, sebab seorang saja dapat manfaat. Alhamdulillah, kita dah mencapai tujuan resmi kita pada petang ini. Baik, topik pada petang ini, saudara-saudara sekalian, tidak lain tidak bukan satu topik yang dekat pada ramai orang, sebab dia tak tahu macam mana nak handle. Kadang-kadang disebabkan berdengkur boleh menyebabkan sampai high blood pressure. Apa kaitannya? Boleh tak? Tak semestinya yang saya kata ni semua orang berdengkur tu ada high blood pressure, tetapi memang besar kemungkinan kalau tak jaga betul-betul. Sebab apa? High blood pressure di dunia zaman sekarang dah 1/3 daripada population kota-kota besar. Selalu saya memperdekatkan kepada anda cita-cita statistik kota besar, sebab kota besar dengan kampung banyak beza cara hidup, cara kita dapatkan udara, oksigen, sebab ni ada kaitan dengan pernafasan, betul tak? Jadi kalau kita tidur, ni cerita tidur pula. Dah habis cerita tentang udara, habis cerita tentang aircon saya dah buat. Sekarang malam ni kita seorang-seorang saja kita tidur. Kalau seorang-seorang, kalau kita ada partner, selalunya kan ada teman sejati, teman sekatil, betul tak? Masa baik-baiklah, masa you tidur dulu, you katakan kita ni jenis yang berdengkur, you boleh bayangkan tak member sebelah rasa macam mana? Okey, cuba you tulis pengalaman kat sini. Siapa pernah tidur sebelum you nak tidur, member sebelah dah main dia punya lagu dia. Kadang-kadang lagu, kalau lagu macam lembut tak apa juga, kalau kena lagu disco atau lagu rock kadang-kadang berdentum-dentum. Tuan-tuan sekalian, mereka yang ada berdengkur ni memang ada kaitannya dengan, terutama sekali kalau you berdengkur terlalu dah kronik, dah lama, bukan sesekali sewaktu you letih ataupun you tak cukup tidur. Faham tak? You macam ni lah, very tired. Okay, yes. Okay, sebab apa? Berdengkur ni ada kaitan dengan blood pressure. Sebab blood pressure kan, kalau ada pertukaran oksigen dalam badan kita pun, dia boleh menyebabkan blood pressure tu menjadi terganggu, dan selalunya naik. Bila dia terganggu, mesti naik. Sebab jangan-jangan kalau orang terganggu atau fiziologi badan terganggu, dia akan stabil atau turun. Tak, dia selalunya akan naik. Okay, dan kenaikan tu bergantung pula sama ada berat badan kita overweight. Kalau you overweight, disebabkan snoring ni atau berdengkur ni, ada beberapa tempat yang dia jadi relax sangat, sehinggakan dia jadi kecil saluran untuk udara keluar masuk. Saya ulang, apabila dia relax, umpamanya bahagian lidah you ataupun anak lidah di belakang, ataupun dia panggil anak langit-langit yang dinamakan uvula. Kan kalau you tengok buka mulut sekarang, so kawan sebelah, kalau you punya partner ada sebelah, so dia tengok je belakang, kalau boleh cari cahaya, nampak dia turun tak, ada satu macam tergantung-gantung tu, yang tu uvula tu pun boleh, dan kerongkong pun boleh apa? Boleh relax. Sebab tu bila you gemuk, ataupun kalau you besar kat bahagian leher atau bawah dagu ni, dia jatuh, dia relax sebenarnya. Tapi relax itulah menyebabkan bila you tidur pula yang betul-betul nyenyak, lagi relax, maka bila dalam relax ni, dia akan menyempitkan saluran keluar masuk udara, maka dia vibrate. Dia vibrate tu maksudnya dia bergetar. Bila dia bergetar tu, itulah kalau kena dengan angin pernafasan you, itu yang dijadikan lagu keroncong tu. Lagu Himalaya. Jadi kalau you dengar tu, kadang-kadang bunyi motorboat lah, bunyi apa lagi, bunyi skuter lah, bunyi macam-macam lah. Ada pula campur dengan bunyi tone yang tinggi, ada yang tone yang rendah, yang nyaring, tapi selalunya yang bunyi berketar-ketar tu lah, macam yang tu tak tahan.
tak tahan. Lepas tu dia buka pula mulut sebelah you, dia kali pula muka kat you. You letak bantal banyak mana tebal pun dia boleh tembus bantal you tu. Jangan main berketar you punya bilik sampai you punya cermin-cermin tu jiran sebelah pun terbangun-bangun. Taklah, buat cerita je. Tapi memang betul kan, kalau ada orang yang betul-betul bunyi tu, ya Allah, yang syoknya tak kira perempuan lelaki-lelaki. Kita tu ingat orang lelaki bunyi tu nampak taklah hudoh sangat. Tapi kalau orang perempuan bunyi, ya Allah, punyalah hudoh. Tapi tak apa. Itu yang saya maksudkan, masa kita berdengkur tu, ada satu lagi condition yang lebih dahsyat. Namanya sleep apnea. Bila kita berdengkur, rupa-rupanya dia punya pernafasan atau saluran tu dah menguncup, saya kata kecil. Sebab tu dia bunyi kuat. Lagi relax, lagi dia mengencil saluran tu, pernafasan kita. Satu lagi melalui hidung pun. Kalau hidung pun ada sinus ke, ada bengkok ke, ada cough and cold ke, boleh bunyi lagi kuat juga. Tetapi itu masa cough and cold, masa you sehat, dia tak bunyi. So it's normal. Yang takut tu yang bunyi secara tak mau berhenti dan sampai you terbangun daripada tidur. Itu dipanggil sleep apnea. You terganggu tidur sehingga kan tercungap-cungap sebab nak cari apa? Nak cari oksigen. Kan saya kata tadi, bila turun je saluran pernafasan tu tersepit je, dia kurang oksigen, lama-kelamaan kurang betul sehingga kan you deep sneak, maksudnya sampai sesak nafas, you nak cari udara bersih ataupun oksigen yang menggantikan yang dah beberapa minit dah you sampai sesak, tarik nafas tu. Lepas tu kadang-kadang you tertidur balik, kadang-kadang you bangun terus. Mana tak naik blood pressure, beritahu kat saya. So maka blood pressure akan terus naik. Mula-mula ngikut rentak you punya tidur, bunyi kuat rendah dengkur tu. Tapi lama-kelamaan blood pressure tu jadi stuck. Stuck tu maksud apa? Jadi melekat pada badan you, maka you kena makan ubat darah tinggi pula. Berdengkur, darah tinggi. Okey, berdengkur, ada doktor kalau you tengok you teruk sangat sampai tak boleh tidur, sampai macam setiap kali bangun macam nak meninggal. Yes, memang betul, you rasa macam terhuyung hayang, tak tahu, tak boleh fokus, jadi confused dan sebagainya, pening kepala dan sebagainya. Maka doktor kadang-kadang terpaksa bagi mesin. You kena tidur dengan CPAP tu. Pernah dengar kan? Continuous positive air pressure, sebab dia kena tahankan supaya tak jatuh you punya pressure dalam inilah paru-paru, bahagian hidung dan sebagainya. Sebab kalau you bawah pada 90, kan kalau pergi COVID kan, kalau dites you punya oxygen saturation tu bawah pada 90 dah mula bahaya. Tapi kalau orang ada sleep apnea, kalau orang ada berdengkur macam ni semua ni, dia sampai boleh turun 60 ke bawah pun kadang-kadang you tak meninggal lagi. Sebab apa? Ini caranya. Tuhan bagi jadi body kita tu boleh adaptasi, namun dalam keadaan yang berbahaya. Ramai yang telah mendapat manfaat dari DND 369 Sacha Inchi Oil. Pastikan DND 369 Sacha Inchi Oil yang original hanya dari DND. Dapatkan daripada dropship sah DND. So, pertama sekali kita kena kurangkan berat badan. Itu nombor satu. Okey, kalau dari segi solusi dia lah. So, secara ringkasnya, yes, berdengkur boleh menyebabkan darah tinggi. Itu. Dan saya janji nak bagi 6 lagi. Okay? Nombor 2 ialah kalau you seperti biasa tidak peduli kepada makanan. Yang penting ialah kalau boleh you kena tengok nombor 2, penyebab utama kenapa kita dapat blood pressure selain pada dengkur. So dengkur dah confirm So siapa yang berdengkur tolong pergi cek dengan doktor, ada cara tak, ada dia punya gadget-gadget tak yang boleh pakai, ataupun masalah pertama ialah you kena kurangkan berat badan you. Itu nombor 1 jawapannya. Nombor 2 ialah you tak jaga insulin you. Maksudnya body kita terlalu tinggi dengan bahan-bahan yang menyebabkan insulin naik tinggi. Confirm. Kalau insulin selalu naik tinggi, boleh menyebabkan high blood pressure. Sebab apa? Sebab tahu? Sebab dia mengeraskan pembuluh darah. Insulin ni dia suka menambah-nambah, suka memberi pembuluh darah kita, dia punya lapisan dalam tu sama sekali, endothelial cell semua tu akan menjadi keras. Jadi bila keras, blood pressure pun jadi keras.
Maksudnya kena tekan lebih, apa jadi? Blood pressure naik. Kalau dah naik 120 ke 80 normal tu ke 140 bawah 90, itu dipanggil borderline. Saya ulang, 140 bawah 90. Kalau naik 150 bawah 90 ataupun lebih kurang macam tu lah, campur tolak atas bawah lebih pada 250. Saya ulang, campur atas bawah sistolik dengan diastolik atas pada 250, itu dah dipanggil stage 1 danger. Dah tinggi tapi baru stage 1. Tapi kalau stage 2, you anggapkan you tak boleh duduk kat rumah, kena pergi check dengan doktor cepat-cepat. 160 bawah 100. Tetapi kalau 180 bawah 110, you jangan fikir nak bawa kereta, you jangan nak buat apa, you anggap macam kena heart attack. So masa ni lah, kalau pun you terlepas stage 1, stage 2, stage 3, dia takkan lepaskan you. Apa dia masalahnya? Seperti heart attack, seperti stroke. Heart attack dengan stroke memang inilah pembunuh utama, betul tak? Nombor 3, boleh dapat kidney failure lagi. Kidney boleh fail sebab terlalu kuat pressure. Lepas tu you akan ada masalah nyanyuk, ada masalah ni, mata boleh jadi sampai buta pun. Of course masalah libido dah tak ada lagi lah, sebab habis dia potong blood vessel kita. Dan sehinggakan orang panggil apa, nitric oxide tak boleh keluar lagi dah. Nitric oxide adalah satu daripada gas yang keluar daripada bahan ataupun body kita punya sel-sel tu akan mengeluarkan nitric oxide. Nitric oxide lah yang akan merelakskan semua blood vessel, termasuk untuk keintiman suami isteri pun. Tapi kalau itu dah mula tak ada, nitric oxide tak ada, disebabkan apa tadi? Disebabkan semua masalah high blood pressure semua tadi tu, maka semua jadi, orang kata apa, kaku. Faham? Nombor 3 ialah masalah magnesium dan potasium. Yang ini selalu disebut-sebutkan tapi jarang orang fokus, kecuali dalam masalah high blood pressure. Kadang-kadang masalah berat badan you dah jaga, you punya berdengkur pun dah improve, cun lah kan, tapi masih lagi ada high blood pressure. Cuba check tengok, mungkin dalam diet you tak cukup magnesium dan potasium. Ini selalunya kita dapati daripada sayur-sayuran yang menghijau. Sebab tu apa saja saya buat, diet apa yang you ikut, tolong jangan lupa kepada sayuran-sayuran, saya tak kata dan buah-buahan, sebab buah-buahan yang manis tak dibenarkan untuk orang high blood pressure. Zaman sekarang saya dah dapat tahu rupanya buah-buah yang manis dulu saya buat cuma dinyahkan kepada orang yang kena kanser saja, tapi saya dapati orang yang serius kena high blood pressure ataupun of course diabetes, buah-buah yang ranum dan manis tak boleh. Tapi buah-buah yang tak manis, yang keras, yang masih lagi muda, no problem. Okey, sambung cerita tentang magnesium dan potasium. Saya kata apa tadi? Sayur-sayuran yang menghijau, cruciferous vegetable kan, cauliflower, bayam, brokoli, kale kan, bak choy, semua tu, kangkung, semua tu biasalah, saya dah cerita banyak kali. Apa saja yang menghijau, makan aja. Okey, terutama sekali sayuran. Baik. So potasium dengan magnesium, kalau you malas nak cari sendiri secara yang organik, kadang-kadang susah juga kan, ada banyak spray-spray ni, you ambil Moringa Plus, sebab Moringa Plus dibuat khas untuk mereka yang nak ambil superfood yang ada menghijau dalamnya. Saya ulang, Moringa Plus itu bagi mereka yang tak dapat cari kat market-market mana-mana. Dan seterusnya, kebetulan you number berapa sekarang? Nombor 4 ya. Nombor 4 ialah kalau boleh kalsium. Kalsium memainkan peranan untuk menurunkan blood pressure juga. Dan kalsium ni kita dapati daripada contoh seperti seafood ya, ataupun kalau you ada peluang untuk dapat telur daripada kampung ni yang organik ni, itu lagi bagus ya. Seafood pun kalau boleh cari, saya nak garanti laut mana yang bersih sekarang kan. Itulah. Tapi okey, kalau seterusnya ramai orang naik blood pressure dia sebab omega 3 dan D3K2 tak cukup. Saya ulang lagi sekali, D3K2 dan omega 3. Macam Sacha Inchi Oil dengan Santera tu. Tapi dengar elok, sebab apa yang ni dua memang confirm. Sebab 1/3 daripada setiap 3 orang, 1 orang dah ada blood pressure. Jangan main. Kalau tak ada pun dia dah maksudnya dah menunggu masa nak kena.
Ini kajian untuk pekan-pekan atau kota bandaraya yang besar-besar, confirm. So kalau kita duduk KL, PJ ni, macam saya ni, semua ni memang kena jagalah. So omega 3 dengan vitamin D3, K2 wajib. Sebab di dunia kan saya kata 70% lebih tak cukup vitamin D3, K2 dengan omega 3. Tak kira you duduk bawah tropika matahari pun, saya pun tak tahu kenapa masa lagi kita tak boleh absorb, tak boleh tarik D3, K2 dengan omega 3 ni secara baik. Sebab dua ni adalah antara penjaga inflamasi. Rupanya didapati inflamasi adalah penyebab utama juga untuk menaikkan high blood pressure. Saya ulang, high blood pressure dimulakan dengan inflamasi. Jadi kalau badan kita sentiasa dalam inflame, macam saya ni, selalu sangat kena kan masalah yang cenggaut semua tu, selalu nak kena kadang-kadang jaga makan ubat, makan suplemen yang steady. Jadi badan kita ni sensitif je, selalu senang kena blood pressure. Jadi tak heran lah kalau blood pressure saya pun dah borderline. Jadi saya memang kena jagalah. Nak buat macam mana Tuhan dah bagi macam tu, kita kena usaha lebih. Baik, nombor 5. Nombor 6 ialah yang ni seronok you dengar. Bagi mereka yang tak suka tidur langsung tengah hari, maksudnya dia kerja dia pada pagi subuh sampai ke ni lah malam, walaupun dia letih, dia mengantuk, terkulai-kulai kepala dia. Kalau masa lunch tu mata dia dah memang kuyu je, dia masih degil tak mau tidur, rugi besar. Pasal apa? Dengar ni, kajian terkini nap yang kalillah tu kan yang kita patutlah. Sebab itulah kalau kita ikut Rasulullah SAW, sunnah dia buat semua tu, Masya Allah. Termasuk tidur tengah hari ni, yang 20 minit ni adalah terbaik dan telah dibuat kajian, dah di TED Talk kan pun. Tahu TED Talk tak? Yang orang tengok bermilion-milion. Kalau you tengok YouTube semua tu, Mak Saleh ni datang keluar, do you all know that kalau nak hilangkan you punya high blood pressure tu, masalah jantung, heart attack dan sebagainya, sebanyak 38% tu dia punya kekurangannya tambah kalau dibandingkan dengan orang yang tak tidur langsung. Berarti hampir 40% chance you tak kena lagi. Kalau bandingkan dengan orang yang terus kerja, makan, tengah hari tak peduli langsung nak rehat, sembahyang pun kadang tinggal, kadang tak, kan jaga baik tu. So kalau you buat betul-betul dengan tenang, lepas tu you dapat nap 20 minit, itu masa you kan. Orang tak boleh stop you kat kerusi you pun, you boleh sandar tidurlah. Bahkan kalau you tengok di negara-negara seperti Japan dan sebagainya, Korea dan sebagainya, dia orang ada masa sekolah lagi diajar, termasuk sampai primary school, untuk tidur waktu istirahat dia orang. Dia orang ada cara untuk terbalikkan kerusi dia tu, macam dia inovasi sedikit, ada masa tidur, semua tidur. Macam budak-budak kan. Jadi tuan-tuan sekalian, kita belajar tidur tengah hari nak tak? Saya tak kata kalau you tak kerja je boleh tidur tengah hari. No, saya cerita ni untuk anda yang bekerja ni. Lagilah you kena nap. Tak apa, orang nak kata apa, peduli apa. Sebab apabila you naik blood pressure, ada dia nak bayar you RM1. Kan? So saya nak anda fokus pada diri masing-masing. Sebab saya nak habis satu lagi, iaitu kalau you dalam keadaan yang tak ada bergerak langsung, tadi tak mau tidur langsung, sekarang jenis yang potato couch. Maksudnya orang putih kata yang jenis suka duduk aja, suka apa orang panggil lazy lah, maksudnya malas je tu. Kalau dalam kartun tu dia mesti pegang popcorn, lepas tu TV depan, kaki dia naik atas, badan dia tidur. Kadang-kadang dia tertidur pula sendiri-sendiri dia, tapi itu dah balik kerja, dah letih, maksudnya tanpa nak exercise langsung, ataupun dia memang kaki stres gila. Orang yang stres tak ada cara lain. Kalau saya tak cerita tentang stres ada kaitannya dengan high blood pressure, saya bohong besar. Memang itulah sebenarnya antara penyebab utama semua jenis penyakit sebenarnya, tetapi terutama sekali petang ni ialah blood pressure. Okey, saya ingin sinaraikan, kalau you check list balik gejala yang saya cerita ni, kalau ada 1-2 pun you nak kena check betul-betul. Satu, kalau ada pening kepala yang teruk sangat, cuba check tengok blood pressure you. Nombor 2, kalau dah sampai
berdarah hidung. Itu dah kira dahsyat tu, jaga baik. Nombor 3, kalau mata you dah mula sekarang jadi kelabu-kelabu. Okey, jangan nak kata pasal umur meningkat je. Betul, umur meningkat pun blood pressure boleh naik, tetapi tak nak blood pressure yang menakutkan nanti. Lepas tu kalau ada darah dalam air kencing, jaga baik-baik. Ini mungkin menyebabkan, kan saya kata tadi, kidney failure. You punya buah pinggang mungkin dah rosak pun. Okey, disebabkan oleh blood pressure. Lepas tu letih, lesu, pernafasan jadi senang sesak nafas, singkat. Okey. Lepas tu berdengung telinga, tinnitus, dengar berdesing telinga tu. Dan kalau dah sampai selalu sangat tak pasal-pasal, you bukan pregnant pun, nausea and vomiting. Lawyer ni, lelaki ni, lawyer kalau lepas tu senang nak rasa muntah, sampai termuntah-muntah pun, itu blood pressure masa tu mungkin tinggi, jangan melawak. Okay? Dan kadang-kadang you ada satu kawasan, terutama sekali bahagian kaki atau tangan yang dah mula lemah sebelah atau lemah sebahagiannya saja, bukan lemah satu badan, tak. Okay? Ini kena jaga. Sebab kalau dah satu badan tu lain cerita lah kan, maksudnya dah lebih teruk. Ni kita cerita sign and symptoms yang sempat kalau you nak selamatkan. 2 lagi, chest pain nombor 1, maksudnya sesak nafas dan rasa sakit dada. Bukan sesak nafas tapi sakit di dada, macam kena heart problem tetapi belum heart attack lagi. Dan last kali you rasa dizzy, you rasa macam orang kata apa, pening-pening lalat. Lepas tu you rasa confused, tak reti apa yang berlaku, lupa-lupa ingat, dan you resah gelisah. Ini semua kena hati-hati. Cukup dulu saudara-saudara sekalian. Adalah cerita-cerita lain kalau you terlalu tak tahu apa nak buat, check juga garam you, takut nanti terlalu lebih sangat pula pun blood pressure meningkat. Selalunya orang tak boleh makan lebih daripada 1 sudu teh garam satu hari suntuk. Tu dah banyak tu, dekat 4 gram. Sebenarnya dibenarkan cuma 2.3 gram saja satu hari garam. Kalau garam bukit, garam Himalaya tu boleh tahan juga. Nanti you ambil garam biasa lagi teruk. Kalau ikut berpuasa dan jaga pemakanan dan cukup air dengan balance garam semua yang saya cerita tadi semua tu, InsyaAllah you seharusnya dengan berpuasa. Fasting is one method untuk menurunkan blood pressure. Yang magic show yang sunnah tadi, apa, tidur tengah hari tu, yang 20 minit, half an hour sleep tu, yang power nap tu is really powerful. Okay, so yang dengkur-dengkur semua tu tolong betulkan. Saya kata apa tadi? Ingat alright, berat badan, jaga makanan, dan kalau boleh make sure kalau teruk sangat pergi jumpa doktor, ada alat-alat yang boleh kita bantu untuk tidur tu. Alright, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih banyak kerana sudi join saya. Tolong tekan share boleh tak? Tekan share, tekan like ke apa-apa. Tujuannya ialah untuk apa? Ada lagi hamba Allah lain yang sudi ataupun perlukan ilmu yang macam ni. Okay, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dunia bahagia, akhirat syurga. Senyum-senyum semua, jangan lupa, dan let go and feel good all the time. Terima kasih. Baik, saya mencari cuma 20 orang saja yang kali ini untuk saya buat kelas demi kelas, untuk saya mengajar dia jadi dropshipper saya. Saya punya trainer, saya dah ajar di mereka untuk train you all tanpa modal langsung, yang perlu cuma handphone dan jari yang masih boleh bergerak. Kalau itu ada, you dah boleh berniaga tanpa modal, tanpa risiko apa-apa. Sama ada you bekerja boleh buat part time ataupun full time suri rumah tangga, no problem. Dengan syarat you kena rajin sedikitlah belajar dan ikut apa yang kita tunjukkan, sebab semuanya dibuat secara percuma. So kalau nak dari antara 5 hingga 10 ribu tu, orang kata apa, senang-senang aja kalau you buat betul-betul. Okay, nak lebih pun boleh, tak ada masalah. Nanti kita pelan-pelan akan ajar you, dan yang penting you sign up dulu secepat mungkin. Cuma 20 yang pertama saja, okay?